Raymond, Galih dan rakan-rakan yang lain. Saya setiap hari cerita yang sama je. Saya cerita sama je. Cat saya pun dia satu cerita. Macam mana dapat nak buat benda tu? Macam mana dapat nak buat benda tu? Yang pertama, dalam trading ni, saya belajar macam-macam. Bukan kata saya bagus, saya tak ada. Bukannya kata saya tahu semua benda. Saya tak tahu semua benda. Tak ada orang tahu semua benda dalam trading. Dalam trading, tak ada orang tahu semua benda. Tak ada. Tak ada. Ya? Apa yang saya fokus adalah saya fokus kepada benda yang saya boleh kawal. Ya, dua benda yang saya boleh kawal dalam trading. Yang pertama adalah berapa banyak duit yang saya letak dalam satu entry. Ya. Macam mana nak tahu berapa banyak duit? Dah ikut 5 bulan kan. Saya cerita sama je. Wimon pun dah boring. Tapi cerita dia sama kan Wimon? Adalah saya tambah. Tapi asas dia sama je. Tak ada benda baru. Tiap hari sama je. Kalau anda ikut-ikut kan, chart dia semua sama. Hai Abang Wimon. Wimon perak. Mana perak? Saya tak pasal. Ada tengok Wimon punya. Tak ada. Saya kat KL kali. Mana kat Kuching? Kat Kuching paling power nama dia Sulaiman. Sulaiman Sa'i nama dia. Tu trader paling power kat Kuching. Kan? Dia nampak laut, dia laut muntah. Bukan dia muntah. Anda pergi cari dekat Facebook @Sulaiman Sa'i. Anda cari kenapa ni Abang Zul suruh handsome orangnya. Okey. Dua benda kalau anda pasal saya cerita benda berulang-ulang, benda sama, sebabnya saya fokus kepada benda yang saya boleh kawal. Dua benda yang kita boleh kawal dalam trading ni adalah duit yang kita letak. Sebab tu saya dapat nak disiplin. Sebab saya tak pergi entah lot, entah apa, saya tak buat benda tu. Joe paling lama. Ada lagi paling lama. Apa nama dia? Saya rasa dia ada, tapi dia selalu biasa dia dengar senyap je. Dia orang senyap je. Dari Kulim. Okey, Kulim. Kedah. Oh, lama tak pergi Kedah. Nama saya pula betul-betul. Lama ke, baru ke. Anda akan perasan, saya cerita sama. Ada yang dah kenal saya 5-6 tahun kan. Saya cerita sama je. Anda tak tahu. Cuma sekarang ni saya lebih cerita kepada chart. Dulu saya banyak cerita kepada pergerakan pasaran. Kenapa saya dapat cerita macam tu yang sama? Sebab dua benda ni. Saya tahu berapa saya nak trade dan saya ikut satu sistem yang sama je. Saya ikut satu sistem yang sama. Saya memperkenalkan few sistem, bukan memperkenalkan. Saya berkongsi kepada anda few sistem, iaitu kepada kepada Elliott Wave, 3711. Kita dah cerita pasal market profile, volume. Kita dah cerita pasal Ichimoku. Itu semua saya nak ceritakan kepada anda structure market. Sikit. Lama tak jumpa Joe. Jumpa dah korang dekat kat Bukit Antarabangsa. Okey. Jadi kenapa saya dapat nak ceritakan yang sama? Kenapa saya dapat nak ikut benda sama? Sebab saya tahu apa saya nak. Kunci dalam trading ni, anda tahu apa anda nak. Kunci anda nak berniaga, anda tahu apa anda nak. Selagi anda tak tahu apa anda nak, selagi itulah anda akan berubah. Faham tak? Ini dia punya central team.
Yes, Min Leong. Min Leong pun lama ikut. Practice make perfect. CD lama. Dah macam CD rosak. Ulang-ulang sama. Ulang-ulang sama. Itu yang Min Leong maksudkan. CD lama. Kenapa saya dapat buat benda tu? Sebab objektif. Tak ada trader hebat. Tapi ada trader yang tahu apa dia nak. Kita semua tak sama. Saya tak dapat nyatakan, okey, anda kena buat macam ni. Anda kena ada modal macam ni. Anda kena ada masa macam ni. Sebab kita semua tak sama. Lagi-lagilah. Kalau saya buat focus group, okey, ini bagi mereka yang FTT. Ini bagi mereka, saya tak akan dapat untuk nak buka public untuk kepada semua. Saya akan buat satu, okey, kriteria dia. Mereka yang FTT, modal kena banyak ni, masa kena ada banyak ni. Dapat, dan kita akan buat lebih fokus. Tapi macam kita ni buat dekat XM, kita buat kepada public. Saya faham, semua daripada anda berlainan. Masa tak sama, modal tak sama, pemahaman tak sama, pengalaman tak sama, latar belakang tak sama, even device untuk anda trade kan. Untuk anda ada yang guna handphone, ada yang guna tab, ada yang guna 18 screen. Bilik sebelah. Macam-macam screen ada. Kan? Ada yang macam-macam, ada yang memang dia ikut copy trade. Semua berlainan. Saya faham. Itu yang sedang saya hadapi. Jadi, sebab itu saya kongsikan kepada anda chart dalam TradingView ni yang boleh dibuka dekat phone je. Dekat phone boleh buka kan. Cumanya payah anda nak save, nak tukar dia payahlah. Dekat tab boleh. Tapi dekat phone payahlah. Satu saya kongsikan chart ini untuk membantu anda memahami, bukan dia untuk memberi signal, bukan. Itu bukan tujuan saya. Okay? The thing is, apa yang saya cuba accomplish adalah untuk anda come up, kenal diri anda. Fahami apa yang anda ada. Apa yang anda boleh offer kepada market untuk anda ambil balik daripada market. Sama, apa yang anda boleh, apa yang anda perlu buat, mula-mula anda settlekan apa yang anda nak. Bina portfolio anda. Aset anda. Keadaan kewangan anda. Fahami ke mana duit anda nak letakkan, ke mana anda nak pergi, nak letakkan duit. Sebab kita ni tak sama. Dia bergantung kepada duit anda, kepada anda ni dah ada keluarga ke, tak ada keluarga ke, usia anda, macam-macam. Anda kena tahu. Sebab itu kita tak ada seorang itu je. Tak. Semua kita ni lain. Pian, ambil nota ni. Nota ni, seriously. Nota yang last ni, ambil dia. Sebab kita rangkumkan apa yang kita cover satu minggu ni. Tolong buat benda-benda ni. Agihan modal. Anda dah tahu aset apa yang anda nak labur. Anda akan labur ataupun trade kepada yang lebih jangka panjang, jangka pendek. Kepada anda. Kalau saya lah, umur 70 dah, belum ada portfolio, saya ada duit, saya nak buat portfolio, saya tak pergi labur aset 30 tahun. Takut tak sempat. Faham tak? Umur dah 70. Anda labur aset yang akan bagi pulangan dalam tempoh 30. Tak ke 100 dah umur. Takut tak sempat dia. Anda akan ambil yang lebih singkat. Risiko dia tinggi sikit. Itu je. Faham? Anda kena, itu maksud dia. Dari version English. Okey. Dari version English tu lebih lengkap sebenarnya. Bila saya cuba bahasa Malaysia ni, kita cubalah. Kan? Bila kita convert bahasa Malaysia ni daripada English kan. Anda faham, saya faham je lah. Ini bukan orang convert. Ini bedtime story. Ini bukan orang convert. Saya yang convert kan. Betul ke tak betul, saya cek dalam Dewan Bahasa, nampak macam faham. Anda faham lah. Okey. Nota ni bukan nota daripada orang tau. Nota ni daripada saya. Tak ada nota daripada orang ambil.
Tak ada. Nota ni daripada saya. Anda nampak lukis-lukis dia. Bukannya daripada orang. Ni saya. Ini saya. Nota ni tak ada. Tak ada daripada Wikipedia ke, daripada internet ke. Tak. Ini saya buat. Tak ada. Tak ada. Orang ingat saya colek dari mana. Mana ada. Tak ada kitab rahsia. Saya kongsi benda semua. Ada lagi dalam English tu lebih komplit kan. Ada lagi yang pecahan-pecahan dia kan. Kalau nak tahu yang dalam English dulu tu ada lagi. Sebab itu saya akan ceritakan bila kita bulan 7 nanti. Ni nota-nota daripada saya. Kemana modal anda, tempoh sasaran, objektif, sesuaikanlah kan. Okey. Penilaian agihan, imbangan berkala. Sebab itu anda kena ada satu time konsep. Ya, bila anda nak capai, bila anda nak lihat balik riset, anda boleh buat cara saya 3 bulan sekali. Kalau ataupun bagi mereka yang berjangka panjang, setahun sekali. Bagi mereka yang berjangka lagi pendek, sebulan sekali. Saya tak advise sebulan sekali. Try untuk yang panjang sikit. Ya. English lagi senang nak adapt. Dan kan orang Kedah. Bagus betul. Aduh. Asalkan faham. Yang penting sampai. Okey. Pastikan anda tahu apa anda nak. Kenapa? Soalan ni, kenapa anda letak duit tepi? Kenapa anda trade? Kenapa anda melabur? Apa tujuan dia? Ramai, saya bagi contoh. Oh, marilah kita simpanan hari tua anda letak dalam ASN ASB. Anda letak ASN ASB, tapi anda tak ada, anda buat dia macam saving, tapi bukan sebagai pelaburan. Sedangkan dia adalah amanah saham pelaburan Bumiputera. Apa yang mereka, adakah ini kena kepada anda? Saya harap ini kena kepada batang hidung ramai orang. Okay? Saya bagi contoh. Even dengan ASB, ramai yang menyimpan ASB, dia tak ada objektif. Dia buat ASB macam saving account. Ini bukan saving account tau. Dia buat ASB macam saving. Apa yang jadi? Tiap kali hujung awal tahun, dia akan keluarkan semua dividen dan bonus daripada ASB ni, dia clearkan bersih. Adakah anda orang tu? Dividen dan bonus ASB dia keluarkan bersih. Sebab dia anggap, oh itu untung daripada saving. Padahal, kalau anda melihat dari sudut pelaburan, anda akan fikirkan ke mana yang untung tadi, berapa anda nak ambil. Boleh withdraw, tak boleh withdraw? Boleh withdraw, tapi anda rancanglah macam mana anda withdraw. Tukar ASB ni kepada macam anda trade. Sama je. Dia letak duit, dia jadi, dikeluarkan semua. Dia habiskan. Dalam tu tinggal duit modal contohnya. Lepas tu trade kan macam tak ada esok. Sementara tu duit untung dia pergi belasah belanja entah apa, yang habis dalam tempoh 2-3 hari, tak ada plan, habis. Banyak ke sikit ke dia habiskan. Yang dalam tu dia kata untung. Lepas tu trade blow. Lepas tu tanya, itu macam mana? Tak apa, akaun aku MC, tapi yang hari tu tak apa, itu dah untung. Mana pergi untungnya? Oh, itu aku dah pergi melancong apa semua, dah pergi beli gadget ni yang tak ada dalam perancangan dan tidak mendatangkan duit balik kepada kita. Benda ni berulang sampailah satu masa anda dapati anda punya losses lebih banyak daripada untung anda dan anda give up kepada trading. Ini ramai. Ya. Yes. Tapi jangan try fikir diversification. Bila anda dah ada benda-benda macam ni lah, Wimun, rancangkan.
ASB is a very good one. ASB kalau tanya saya lah. Mana ada lain yang dijamin tak akan turun daripada nilai tu. Tak ada. Amanah Saham Sarawak antaranya. Jaminan nilai RM1. Tak tahu ada lagi ke tak. Inilah benda-benda dia. Letakkan. Apa anda punya objektif, saya tak tahu. Tapi anda kena ada objektif. Boleh pokok sena. Okey, kalau ramai yang katakan trading sebagai pendapatan sampingan. Boleh. Anda boleh jadikan dia pendapatan sampingan sekiranya anda dah ada satu passive portfolio yang memang kuat. Dan anda boleh jadikan trading sebagai pendapatan sampingan. Ini tak. Anda punya passive portfolio baru nak adalah ASB, baru nak bernafas. Anda duk ambil duit daripada trading anda dan belanja yang tak apa-apa, habis. Kita tak dapat katakan dia sebagai variable, dia fix. Faham? Boleh. Kalau anda ada satu active income, satu gaji tinggi, anda ada passive income yang stabil dan anda trade untuk pendapatan sampingan. Tetapi sekiranya dua faktor tu belum ada, gaji okey cukup untuk cover, passive income pun belum ada lah, tapi macam tak ada je. Lepas tu trade untuk pendapatan sampingan. No. Direct saya kata no. Anda tak mampu ada ni lagi. Anda trade untuk tinggikan anda punya pendapatan pasif dahulu. Then baru cerita pendapatan sampingan. Trade untuk bayar bil bulanan. No. Tengah alergi CFD apa tu? Alergi CFD. Saya tak trade CFD. Okey, modal buat belanjawan tahunan anda. Buat benda ni, tahu berapa sebenarnya modal yang anda ada. Tahu sebenarnya berapa modal yang anda ada dan anda tahu berapa risiko anda. Kalau tak tahu modal, macam mana anda nak tahu risiko anda, kan? Tak dapat. Tak tahu modal, tak tahu berapa keadaan kewangan anda, macam mana anda nak tahu? Sebabnya kena tengok, ni benda yang selalu jadi. Toleransi risiko ni ikut berapa hari bulan. Ni orang yang fikir kepada ni. Kalau dia tengah duit banyak kat bank, dia tengah flow teruk, akaun dia tengah negatif, tengah drawdown nak MC, dia okey lagi, tak apa. Ini nanti aku depo balik, kan? Ni baru terima gaji. Okey, tak apa, MC aku depo lagi. MC depo lagi, kan? Kalau dia tengah bulan, duit sesak-sesak, ngam-ngam macam ni, kalau ini tengah float, tak gunalah broker ni spike. Ni stop loss hunting ni. Apa saja, kan? Apa saja salah yang lain. Dia takkan... Itu tak dapat. Anda kena buat satu yang berjangka panjang. Dia tak dapat fikir bulan. Tak dapat. Satu trading, untuk anda buat full time trading, dia sebenarnya bukan full time trading. Dia adalah full time investor. Faham tak? You can't be doing full time trading. Hancur. Faham tak? Full time trading anda bekerja sebagai trader. Kalau anda full time trader memang duduk kat rumah, memang bekerja, memang inilah yang anda cuba jadikan sebagai bisnes utama anda. Ya, pastikan pasif anda kuat. Anda ada bisnes lain. Faham? Anda nak bergantung kepada dia sama macam anda bergantung pada satu bisnes. Boleh. Tapi pastikan sistem anda ada backup kewangan yang kuat, kan?
Ini yang cerita $500 insya-Allah jadi full time trader. Allah. ASB tak ada, apa tak ada. Dia $500 jadi full time trader. Tak tahu nak cerita nak cakap macam mana. Okey, tentukan jenis portfolio anda. Adakah dia satu yang agresif, satu yang defensif? Adakah dia untuk income portfolio? Income portfolio memang anda ada dana yang banyak. Spekulatif ini bagi mereka yang mengambil, bagi mereka yang mula-mula, bagi mereka yang baru grad, ada modal, modal tak banyak lagi, dan anda boleh untuk buat memang purely tak ada untuk pasif, tak ada apa. Saya buat hybrid. Saya duk cerita kepada anda hybrid. InsyaAllah bulan 7 nanti ada lagi banyak nota-nota yang dalam English dulu tu Pian. Dalam tu ada yang saya tak translate lagi, ada perasan kan? Tak ada dalam ni. Anda perasan kan yang English dulu dia sebahagian daripada ni. Ini lama dah ni. Ini dah 4 tahun dah. Entah berapa tahun dah. 3 tahun, 4 tahun. Kalau dekat CTFX lagi lama. 6 tahun dah dia. 6 tahun. 2014. 7 tahun. 2021 tahun ni. 7 tahun dah nota ni. 7 tahun. 7 sebelum CTFX tu lagi. CTFX 2015. English bukan dia tak complete lagi, ada lagi banyak. Ada lagi banyak. Cumanya yang contoh kiraan saya tak masuk. Dia ada contoh kiraan yang saya dah tulis-tulis kepada anda ni. Yang anda tengok saya dah tulis-tulis ni kan. Mana ni? Yang dah tulis-tulis ni daripada nota-nota tu. Yang daripada nota-nota tu lah. Yang apa? Contoh. Buat benda-benda macam ni lah. Buat anda punya ni contoh dia lah. Ni anda letakkan buat anda punya belanjawan tadi. Buat belanjawan anda. Lepas tu anda dah tahu berapa duit anda ada. Anda bahagikan dia kepada mana kan. Dana kecemasan, portfolio aset tetap, kan, berapa jumlah dan berapa pulangan. Dana kecemasan ni anda letaklah dalam some fixed deposit ke, ataupun jangan simpan cash. Simpan cash yang cukup-cukup untuk anda keluarkan belanja je. Ataupun kalau nak letak dalam certificate of deposit CD, yang boleh transfer nama. Jadi kalau ada apa-apa jadi kepada anda, ada wakil anda boleh keluarkan. Ataupun akaun bersama. Portfolio aset tetap, portfolio aset berubah, ini adalah variable. Buat dan anda tahu sasaran anda, ke mana duit anda. Parameter sistem dagangan, ketahui sistem yang anda guna pakai, apa expectancy, berapa position yang anda boleh trade. Sebab itu jangan tengok orang punya prestasi, anda tengok anda punya prestasi, pakai dia. Apa peratusan kemenangan, gatal hidung saya ni. Buat table ni dan gunakan satu position sizing model. Kalau tak ada, pakai ni. Kalau tak ada, pakai yang ni. Gunakan, ketahui berapa anda punya. Dengan ni anda tahu berapa anda dapat. Anda tahu anda dapat berapa. Sistem tu anda kata, kalau tak bagi banyak ni, aku tak nak guna kau. Pakai demo balik, dia naik balik, baru anda pakai. Jadi anda tak trade bila anda tengah, sistem anda tengah tak baca makin cantik. Faham tak? Betul tidak bersamaan dengan menjana pendapatan. Tak semestinya. Ada orang yang cantik trade, masuk je profit, bab, habis. Masuk je profit, habis. Pengurangan A ni. Pengurangan A ni. Ini kepada bila sistem anda mula menurun. Bila dia menurun, katalah anda, mana saya punya mouse? Mana mouse saya? Okey. Bila anda tengah, katalah anda dah balik kepada 10A. Anda dah separuh, anda rugi balik. Anda dah ada drawdown. Yes, drawdown. Bila sistem anda turun balik, anda masih untung. Daripada sudut equity anda masih untung. Tapi sistem anda tengah turun balik ke 10A.
saya akan mula menurunkan, instead of 0.5, saya turunkan kepada lot sizing 0.25. Okay, kita dah dapat 20R, lepas tu ada trade kan. Lepas tu start turun balik kepada 10R. Saya turunkan kepada 0.25 bila ni sampai 10R. Bila kita naikkan lot sizing. Untuk pengurangan ni, dia ada ratio dia nanti. Itu belum sekarang. Ya. Tak perlu tahu pun ini untuk anda mengurus portfolio. Tapi untuk yang ini je. Yang penting berapa anda trade. Ya. Ini untuk pengurusan, ini semuanya sebenarnya untuk anda mengurus portfolio tau. Yang saya ceritakan ni adalah gambaran besar mengurus portfolio. Bukan hanya kena trading. Ini untuk anda buat bisnes. Kerana tahu. Ada maksud dia yang tu. Yang ni Ini kepada 3 bulan tu. Bila anda buat imbangan. 3 bulan. Sistem anda tengah drawdown, anda kurangkan dalam portfolio variable tu 15%. Anda kurangkan modalnya. Pengurangan equity dalam portfolio itu. Ingat, anda akan ada 2 portfolio dalam portfolio ni. Satu adalah portfolio variable, satu adalah portfolio pendapatan tetap kan. Okey, sekiranya everything yes respect kepada expectancy value. Of course dia kena mengena. Expectancy value, expectancy ni adalah bila anda tahu berapa anda punya dia tak one to one kan. Anda tahu bila, katalah anda masih untung, dalam ni anda masih untung. Tapi ekspektasi sistem anda menurun. Mungkin anda dah pakai lama, 5-6 tahun. Lepas tu ekspektasi anda mula menurun. Dan anda tahu anda tak akan capai objektif anda sekiranya anda menggunakan sistem tu bila ekspektasi anda reach certain numbers. Untuk dapat benda tu, anda kena tahu berapa kali anda sistem tu beri entry yang anda boleh trade. Faham tak? Ni matematik dia adalah benda ni. Matematik dia benda ni. Ini matematik dia. Anda tahu berapa anda dapat. Jadi kalau anda kata, aku nak 250. Sistem tu beri 250. Sekiranya 0.5. Jadi kalau dia 0.7 anda pakai. 0.6 anda pakai. 0.5 anda pakai. 0.49 anda berhenti pakai dia. Anda masih untung. Dalam ni anda masih untung. Tapi anda tak trade sistem tu. Sebabnya ekspektasi dia tengah turun. Anda mungkin loss berturut-turut 3 kali, 4 kali menyebabkan ekspektasi menurun. Faham? Jadi anda jalankan sistem tu dekat demo. Anda rekodkan macam biasa, tapi bukan dalam official record. Anda rekodkan, anda continue reading dia. Faham? Continue macam ni, tapi bukan letak dalam main. Anda continue je, tapi dalam demo. Dia naik balik, anda trade balik. 0.5 dia anda trade balik. Cerita dia, anda tahu apa anda nak. Kalau anda tak tahu apa anda nak, anda tak dapat apa benda. Jadi, ekspektansi ke, even benda dengan lower ekspektansi ataupun lower R multiple, kalau objektif anda kena dengan dia, okey, pakai. Cerita dia, anda nak apa. Anda kena tahu anda nak apa dulu. Dan baru anda dapat cerita pasal ekspektasi. Kalau anda tak tahu apa anda nak, kita tak dapat nak cerita apa ekspektasi kita. Jadi sebab itu, kita jahat dengan market. Bila teknik kita, dia macam ASB. dia tetap bagi duit. Untung kita dah ada. Tapi tiba-tiba dia katakan tahun depan, dividen bonus kita turun. Anda tak letak banyak kat situ ataupun anda tak simpan duit kat situ dah. Anda tunggu dia naik balik pakai. Sama konsep.
Kita dah pukul, saya tak perasan. Kita dah zatul. Okey. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Yes. Bila ASB tak bagi duit banyak, anda tak simpan kat situ. Bila anda tahu dia start boleh bagi duit banyak, anda letak kat situ balik. Itu je. Tapi anda rekodkan, anda continue rekod dia dalam, buat dekat demo tapi anda continue rekod dia. Anda continue rekod dia sampai dia dapat kepada okey, ini dia banyak ni kali trade, banyak ni position yang dia boleh bagi untuk entry dan secara purata, dan anda tahu ekspektasi dia kena macam ni untuk bagi banyak ni. Bila dia tak bagi, dia tak sampai 0.5, ada jalankan dekat demo. Rekod dia naik balik, ada trade duit betul. Kan ke best, kita pakai benda yang sentiasa bagi apa kita nak. Dia tak bagi apa kita nak, kita demo. Itu je. Boleh. Kali ni kita jahat kepada market. Dok kena game dengan market. Tak ada. Kita game market. Okey, labur satu sistem, dagangan sistem anda. InsyaAllah kita berjumpa pada